cuba untuk menjadi small and medium entrepreneur. Saya tu atau banyak terlibat dengan SESMED. Kenapa kerajaan kata begini? Kalau rakyat tahu apa kepentingan menjadi entrepreneur, rakyat akan dapat nampak, akan rasa kebahagiaan tu. Mungkin rakyat tak tahu macam mana aku tiba-tiba rasa kebahagiaan ni. Tapi secara sebenarnya, kalau kita tengok graduan-graduan kita, kalau keluar daripada universiti, kata nak kerja kerajaan. Tak ada inisiatif, kalau tak ada, tak ramai yang ada inisiatif untuk bekerja, create job sendiri. Sebab kalau kita tengok di Amerika sebagai contohnya, GDP-nya setiap tahun hampir 3 ke 13 trilion, tak silap saya. Kenapa? Sebab 30% of the GDP adalah disumbangkan oleh entrepreneur. Maksudnya orang yang daripada small office, home office, orang yang bekerja sendiri, ada syarikat sendiri, dia create job for the people. Tapi kalau rakyat kita, bila kerajaan kata perlukan ramai bergiat dan jadi usahawan, cuba untuk berniaga, tapi rakyat tidak sahut perancangan kerajaan ni. Walaupun kerajaan dah sediakan pinjaman-pinjaman, atau kerajaan sediakan kursus-kursus profesional, kerajaan sediakan even kursus dalam universiti SESMED sendiri, kita tak sambut baik. Macam kita wajibkan, UKM sendiri wajibkan semua student tahun 1 untuk mengikuti mogul kalau tak silap saya. Tapi kalau orang tidak faham apa yang kerajaan cuba sampaikan ini, mereka akan marah, mereka akan kata ini semua tak betul, tak penting, ataupun ini semua mengarut aja. Ini sebab apa? Sebab dia tak faham apa yang kerajaan cuba sampaikan. Sedangkan kerajaan cuba untuk mempraktikkan good governance di Malaysia. Bila saya sebut kerajaan ni, tolong jangan bayangkan Barisan Nasional, UMNO. Sebab kita tengah bicara tentang kerajaan, apa yang kerajaan nak sampaikan dari segi good governance. Bagi saya benda ni wujud dalam Malaysia. Tapi kalau nak minta komen dari segi politik, pasal rasuah, saya tak nak komen lah pasal itu. Sebab dia tak terlibat dari segi good governance tu. Sebab good governance ni, bagi saya yang paling penting bagi kita adalah kita sebagai rakyat dapat hidup harmoni, dapat hidup secara bahagia, makan cukup, pakai cukup, segala-galanya yang asas itu cukup. Tak perlu lagi ada orang yang mengemis dan sebagainya. Kalau kita tengok sekarang ni banyak isu-isu berkait dengan free education, socialism dan sebagainya. Sebenarnya kerajaan dah melihat potensi isu-isu ini kerana dia mempengaruhi good governance macam saya cakap tadi. Sebab sekarang ni kita buat, kerajaan buat 40% penilaian terhadap orang panggil bottom 40 dalam pendapatan rakyat Malaysia. Sebab kita tengok ekonomi negara kita makin baguslah dia punya prestasi, tapi rakyat secara umumnya, secara massesnya, ada yang kata dia tak cukup makan, pendapatan dia tidak bertambah. Jadi kerajaan aware pada benda-benda ini, dan sebagai kerajaan yang baik, dia cuba untuk mencadangkan beberapa maksud saya solution ataupun penyelesaian tentang masalah ini. Jadi isu-isu tentang good governance pada saya di Malaysia bagus, ada. Kerajaan tidaklah syok sendiri jadi diktator, buat ini syok sendiri, buat KLCC kerana nak nama dia disebut-sebut sepanjang zaman, buat Putrajaya semata-mata nakkan tender. Bukan. Jadi semua itu ada dia punya kesan positifnya pada rakyat. Bukannya suka-suka nak buat, bukan suka-suka buat KLIA, bukan suka-suka buat letak sepang, bukannya seronok-seronok saja nak pergi berperang. Semua tu ada, kita boleh nilai kebertanggungjawabkan kerajaan dalam konteks good governance. Jadi saya kira sepanjang kita hidup lah, macam saya sendiri 23 tahun baru umur, apa yang saya rasa dari segi daripada segi pemerintahan kerajaan, bagaimana dia memberi kesan pada hidup saya rasa tidak ada masalah. Walaupun orang cerita, oh ini dah sekian-sekian ada rasuah dan sebagainya, saya hidup tanpa masalah. Bukanlah tanpa, semua ada masalah. Maksud saya, bolehlah survive, hidup sampai sekarang dengan selesa. Kita dapat hak-hak asasi, macam belajar untuk menulis, mengira dan membaca. Kita boleh berpersatuan, kita boleh masuk ke universiti. Malah peluang masuk ke universiti ni dibuka seluas-luasnya. Macam contohnya, kalau kita pergi ke negara-negara dunia ketiga yang lain yang mungkin sama umur dengan kita mungkin tak dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Jadi saya kira pencapaian yang ada oleh pihak kerajaan sekarang ini membuktikan yang kerajaan dah buat good governance ni, cuba untuk membahagiakan rakyatnya. Sebab bagi saya, sebagai kerajaan yang baik, yang paling penting sekali bagi sebuah pemerintahan adalah memastikan rakyatnya dirahmati oleh Allah. Semua orang boleh hidup bahagia. Kalau kita tengok,
sistem demokrasi hanyalah satu sistem yang cuba untuk memilih pemimpin. Ada banyak lagi sistem-sistem lain yang boleh digunakan untuk memilih pemimpin. Tapi sekarang negara kita pilih sistem demokrasi. Semua orang perlu mengundi. Sedangkan ini bukannya satu sistem yang boleh memberikan good governance. Ada banyak lagi sistem lain. Even Nabi Sulaiman sendiri pun dia bukanlah sistem demokrasi. Dia sistem monarki. Jadi saya kira good governance di Malaysia ada dipraktikkan, ada kelemahan di sana sini. Kita cubalah suarakan pada kerajaan. Sebab saya kira dasar-dasar kerajaan tu tidak tercapai kerana adalah masalah di tengah-tengah. Macam contohnya bila kita pergi ke lapangan, kita dengar pendapat-pendapat daripada rakyat yang kata program-program ini tak sampai pada mereka. Mereka dah minta dengan tekun, mereka dah minta dengan SME Bank, mereka dah minta dengan karisma, tapi tak dapat apa yang sepatutnya kerajaan canang-canangkan dapat. Kelemahan dari segi penyampaian ini kita boleh improve, tapi kita menyetujui dan kita menyokong apa juga dasar-dasar yang boleh memberi kebaikan pada rakyat, merahmati rakyat. Semua orang boleh hidup bahagia, semua orang boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Saya kira itu sudah cukup. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara ini. Okay, saya kira kebahasan daripada saudara Anik tadi, mungkin ada sahabat-sahabat mahasiswa ingin tanyakan soalan. Tak apa, kita simpan soalan-soalan yang sahabat-sahabat nak tanyakan di pusingan seterusnya. Okay, kita teruskan dengan saudara Ahmad Tajuddin. Soalan saya, melihat kepada keadaan politik di Malaysia, kita tidak nampak yang politik yang dipraktikkan politik di Malaysia adalah politik matang. Okey. Dan belum mampu membawa rakyat negara ini kepada politik berintegriti, politik accountability. Jadi wajar atau tidak pendidikan politik di Malaysia dipraktikkan dalam mengubah rakyat Malaysia. Terima kasih kepada saudari moderator. Kalau kita tengok, kita dengar jawapan ni ulasan saudara ni, kita boleh tengok yang masyarakat kita sudah berubah. Itu kata Anik lah. Saya tak nafikan. Dan kita banyak, kalau kita berubah pun banyak dipengaruhi oleh teknologi, smartphone dan sebagainya. Tapi bila ditanya tentang pendidikan politik, saya boleh katakan dengan pasti yang kita masih lagi belum mencapai seperti mana yang dikatakan oleh Anik tadi. Kerana apa? Bila Anik sendiri mempertahankan tindakan-tindakan menghapuskan kuasa pada Risma. Jadi saya nampak Anik sendiri pun dia masih tak faham tentang sistem pendidikan politik. Bukan saya nak promote atau apa. Cuma saya merasakan yang apabila Anik menyebut tentang integriti, al-amanah, al-quwwah. Integriti apabila kerajaan mencabul perlembagaan itu sendiri, apa yang telah ditetapkan oleh perlembagaan, di mana good governance di sini? Itu persoalan yang terbesar. Saya tertanya-tanya, mana good governance? Yang paling persoalan utama ialah bagaimana untuk kerajaan mematuhi perlembagaan yang ditetapkan oleh kerajaan negara itu sendiri. Itu persoalannya. Tapi berkenaan dengan pendidikan politik, ia tiada silibus. Tapi kita faham pendidikan politik ialah bagaimana untuk memastikan setiap rakyat atau kita merasakan kita berada dalam sistem. Kita sebahagian daripada sistem. Untuk memastikan partisipasi kita dalam sistem bernegara. Saya yakin ini adalah tujuan utama kepada pendidikan politik negara. Kalau sekarang kita mengamalkan sistem demokrasi dengan tidak mengambil kira tentang kefahaman, aliran kefahaman, saya yakin ramai kat sini, ramai yang masih lagi tidak mengundi. Bagi contohlah, ini perkara paling basic dalam sistem demokrasi. Bila kita yang layak mengundi merasakan yang kita tak perlu mengundi, bukan atas dasar boykot atau apa, tapi atas dasar saja tak rasa ini parah. Bayangkanlah macam saya sebut tadi, mengundi, memilih pemimpin itu adalah satu benda yang dipandang enteng, sedangkan kita memilih seseorang yang diberi tanggungjawab untuk membuat satu dasar, mengubah satu dasar dalam tempoh 5 tahun. Bagaimana ke wajah Malaysia dalam tempoh 5 tahun itu?
hasil pilihan kita. Jadi pendidikan politik yang paling utama ialah bagaimana kita melahirkan rakyat Malaysia merasa yang mereka sebahagian daripada sistem, yang merasa yang mereka berada dalam sistem dan mereka bertanggungjawab untuk memastikan sistem itu jalan lancar dan Malaysia ni berada pada landasan yang betul untuk menjadi sebuah negara lah. Okey. Bila berbicara tentang pendidikan politik, saya selalu berimpian ada 3 benda yang dalam masa tempoh 10 tahun daripada sekarang saya dah tak dapat menahan. Maksudnya saya rasa kalau dalam 10 tahun Malaysia tak dapat mencapai apa yang saya rasa ini, saya rasa saya better kalau saya deploy, saya akan migrate ke negara lain. Ini saya pernah terfikir macam tu. Dan saya pernah menulis apa yang saya ni kepada Malaysia Insider. Pasal saya pernah cakap yang kalau tak dapat mencapai apa yang saya rasa 3 ni, saya perlu migrate. Dan saya tak nak anak-anak saya nanti akan berada dalam sistem yang ada sekarang. Pertama ialah sistem pendidikan negara. Yang sepatutnya sistem pendidikan noble untuk melahirkan manusia, noble value. Tapi malangnya sistem pendidikan negara kita tidak sebegitu. Siapa yang pernah mengikuti forum minggu lepas, sekolah bukan penjara, Universiti Pengkilang yang dianjurkan oleh TFTN, Teach for the Needs, antara moderator Dr. Mazli dan Datuk Saifuddin, tapi tak dapat datang. Tapi kesimpulan daripada forum tu saya dapat kisahkan ialah sistem pendidikan sepatutnya menghasilkan negara, masyarakat yang patriotik, masyarakat yang bukan sekadar politik sahaja, tapi segala-galanya ia hasil daripada sistem pendidikan. Dan yang kedua ialah saya merasakan yang perlunya kepada perubahan landscape media. Dan media ada peranan, memainkan peranan dalam mendidik masyarakat dan mengubah corak pemikiran masyarakat. Dan malangnya kita tengok di Malaysia, media kita langsung tak membangun. Saya pernah saya cerita pengalaman saya ketika saya di Japan 3 minggu lepas. Dia TV di Japan, dia mengajar macam mana tentang perubahan iklim, tentang perubahan kandungan karbohidrat dalam roti yang dimakan apa semua. Jadi benda-benda ni tiada di Malaysia, dan kita di media kita lebih kepada memukan lebih kepada medium, kepada satu pihak untuk mencapai matlamat mereka, dan tak dapat menafikan macam tu. Jadi saya nampak 2 benda. Dan yang kali ketiga, kalaulah benda ni boleh diubah, keadaan sekarang boleh ubah, benda ni. Saya amat yakin kajian sekarang yang ada sekarang lebih daripada mampu untuk mengubah sistem pendidikan dan juga landscape media. Tapi kalau mereka tak memilih untuk mengubah, jadi saya rasa saya memilih untuk mengubah mereka. Dan ini untuk dalam masa 10 tahun, saya rasa Malaysia antara salah satu negara, saya tak tahu berapa lagi negara yang masih lagi selain daripada Korea Utara yang masih lagi tak berubah teraju dia. Dan bukan kita nak sangat ubah, tapi kita bila ada transition kepada parti, transition orang mengubah, dia secara automatik akan mengajar rakyat kita yang rupanya Malaysia ni boleh ubah rupanya. Ingat ke satu pihak saja yang mampu. Yang ada lagi yang pihak yang boleh menawarkan alternatif. Mungkin kalau tak boleh, jadi kat situ secara automatik rakyat akan matang. Contohnya kalau macam saya cakap, kalau boleh migrate, saya akan migrate ke contohnya Korea Selatan, contohnya tempat yang rakyatnya boleh sangat dinamik, ataupun Japan, ataupun Australia. Maksudnya rakyat sangat dinamik, dia tidak terkongkong. Kenapa jadi macam ni? Saya yakin yang masalah paling utama ialah masalah bila rakyat kita mengundi atas dasar tadilah yang Anik sebut, mereka merasakan yang benda sedikit yang dilakukan oleh kerajaan itu benda yang sangat real, ataupun apa yang dilakukan oleh pembangkang itu benda yang sangat real. Contohnya pergi ke rumah, dia merasa itu sangat baik, dan bagi 500 dia merasa itu yang terbaik. Sedangkan mereka tak sedar yang benda yang lagi besar dari 500 tu rupanya lagi parah kalau tak diubah. Jadi benda-benda ni dia 3 benda saya sebut ni. Nak 3. Maksudnya sistem pendidikan negara, media dan juga perubahan kuasa politik. 3 benda ni dia akan dapat mengubah, dia akan dapat mengajar dan mendidik
rakyat untuk memahami tentang politik dengan lebih baik. Beralih kepada UKM. Saya bila berbicara tentang politik, pendidikan politik, saya rasa di UKM kita telah mendahului universiti-universiti lain yang lain. Apabila UKM